Malaysia, Dream satu Malaysia. Kata kita di kota, klinik satu Malaysia. Janji kita ditepati, kedai satu Malaysia. Janji siapa? Janji kita. Janji apa? Janji satu Malaysia. Janji siapa? Janji kita. Janji apa? Janji satu Malaysia. Janji siapa? Janji kita. Janji apa? Janji satu Malaysia. Apa sudah jadi projek Tanjung Agas Pekan? Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan isu yang dikeluarkan dalam YouTube berkaitan dengan rintihan pekan, isu yang berkaitan dengan pembangunan projek Tanjung Agas. Jadi seperti mana yang dijelaskan dalam video berkenaan yang menjelaskan berkaitan dengan pembangunan Tanjung Agas yang dikira sebagai projek PDT yang mana seolah-olah terbengkalai dan sebagainya. Sekecil saya nak menjelaskan di sini bahawa sebenarnya kita telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di mana pakejnya terlibat dengan pembinaan jalan sepanjang lebih kurang 16 km dan pakej itu juga melibatkan penyediaan bekalan elektrik dan juga oleh TMB dan juga bekalan air. Dan untuk makluman bahawa kerja-kerja berkaitan dengan pembinaan jalan telah pun siap pada pertengahan 2012 ya. Walau bagaimanapun kita berusaha untuk mendapatkan bekalan elektrik daripada Tenaga Nasional TMB yang mana kita telah mendapat peruntukan baru ini daripada Kementerian Kewangan berjumlah 34 juta yang mana melibatkan peruntukan bagi membuat perbaikan ke atas kerosakan jalan raya yang telah pun siap, kesan daripada hakisan laut dan juga kesan daripada hutan. Itu pun telah rosak teruk akibat hakisan. Juga mungkin kerana buatannya yang kurang berkualiti. Dari segi jalan memang dah siap, tapi isunya ialah semasa jalan tu dia rosak. Kita memikir bahawa memang berlaku hakisan yang jalan-jalan yang berdekatan dengan pantai. Sementara jalan-jalan yang keseluruhan itu memang ada kerosakan, tapi kita akan membuat tender. Tender bagi membuat perbaikan ke atas jalan-jalan yang rosak berkaitan untuk mematuhi kriteria dan spesifikasi untuk diserah maintenance kerja-kerja penyegaraan kepada JK Faham. Dia punya kerjaan lah. Jadi isu jalan rosak tu kepada kita sedar lah. Jalan rosak akibat daripada hujan lebat dan juga kesan, tapi kita akan buat tender untuk mereka. Dan kerja tender kita jangka akan bermula pada bulan April 2000. Okey, tuan-tuan lihatlah sendiri. Okey, dalam video yang ditayangkan oleh Pak Pemangkang, dia hanya menggambarkan kawasan hakisan daripada 16 km jalan yang telah dilaksanakan, hanya lebih kurang berapa meter saja yang rosak ditayangkan dalam video pihak Pemangkang. Tapi apa yang tersedia dengan cantik, dengan indah dan begitu berkualiti tidak ditayangkan oleh pihak Pemangkang. Tuan-tuan lihat sendiri, jalan yang dibina oleh pihak pemaju yang begitu tinggi kualitinya tidak dipaparkan dalam video yang ditayangkan oleh pihak Pemangkang. Tuan-tuan boleh nilai, boleh lihat dan tengok sendirilah apa yang difitnahkan dalam video tersebut dan apa yang kami gambarkan secara realitinya. Okey, tuan-tuan juga boleh lihat sepanjang jalan telah disediakan lampu-lampu jalan yang sedia untuk dipasangkan dengan kemudahan elektrik. Cuma fasa yang seterusnya pihak pemaju memerlukan kemudahan infrastruktur seperti kemudahan elektrik ini. Jadi saya dimaklumkan oleh pihak pemaju masa yang diambil untuk kemudahan elektrik ini lebih kurang 18 bulan. Jadi agak mustahil lah kita nak bandingkan dengan video yang ditayangkan oleh pihak Pemangkang, benda tu boleh siap dalam masa
setahun ataupun 2 tahun. Jadi kemudahan jalan yang disediakan juga memakan masa, apatah lagi setelah siap dibina memerlukan kemudahan elektrik dan sebagainya lah untuk meneruskan projek Tanjung Agas ni. Tinjauan kami ke tapak projek berkenaan mendapati banyak hutan kayu bakau daripada hutan simpan pair laut Sungai Miang sudah ditebang dan dimusnahkan. Isu penebangan pokok bakau yang ditimbulkan dalam video berkenaan, kita suka menjelaskan bahawa bila kita melaksanakan projek berkenaan, kita perlu menebang atau clearkan semua pokok bakau ini. Jadi dengan kita lihat, kita ada pokok bakau, kita akan melihat bahawa tapak-tapak berkenaan dah kosong. Tinggal lagi kuasa kita akan datang ialah bila ada pelabur, kita akan buat kerja tanah lah. Jadi pokok bakau dah clear. Hanya jadi pada saya tak timbullah isu pokok bakau kenaan, kerana memang bila kita buat kerja tanah, pokok bakau memang kita kena jelas clearkan. Bila kita buat jalan hari tu, kita dah melintasi semua kayu bakau dan kita dah clearkan pokok bakau kenaan lah. Jadi itu antara yang berlaku lah, sebab kalau kita lihat pada jalan berkenaan, semua laluan tu melibatkan pokok bakau. Jadi kalau kita clear, kita tak nampak mana jalan yang dua kita lihat ni macam satu lengkungan ni, dia tak nampak jalan satu dengan jalan sebelah kalau ada pokok bakau. Memang kita kena buang pokok bakau kenaan. So itulah yang isu yang berlaku. Janji yang lain semuanya masih dalam misteri. Semuanya seperti menunggu bulan jatuh ke riba. Berkaitan dengan status pembangunan dari tarikan pelabur ke Tanjung Agas, kita mengharapkan supaya apa sahaja pertanyaan dan ada isu-isu yang ingin mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan dengan pembangunan Tanjung Agas, kami PKMP selaku agensi yang kerja negeri yang terlibat dengan pembangunan ini amat menghalalukan semua pihak yang sekiranya ingin dapat penjelasan, sila datang kepada kita untuk kita berikan penjelasan supaya kita harap tidak timbul isu-isu yang boleh jadi negatif lah kepada projek ini, kerana kita yakin bahawa untuk membangunkan satu kawasan perindustrian main masa yang mana perundingan-perundingan pelabur dan juga keperluannya memang kita tahu main masa bertahun-tahun, ya. Jadi kami sangat menghalalukan segala pertanyaan dan sila datang kita insya-Allah kita akan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai perkara ini. Terima kasih. Kita adalah rakyat Malaysia yang tahu nilai kemerdekaan. Rakyat Malaysia yang tahan setia pada negara kita. Rakyat Malaysia yang sayang kepada negara kita.